بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. صدق الله العظيم. Apa kata Allah? Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelaran-gelaran yang buruk. Ini Allah kata. Allahu Akbar. Kadang-kadang kita melihat fizikal seseorang menjadikan satu permainan di bibir kita, seperti contoh, alah kedingnya engkau ni, alah gemuknya engkau ni, alah hitamnya engkau ni. Allahu Akbar, na'udzubillah min dzalik. Sedangkan tanpa kita sedar itu adalah ciptaan Allah. Allah dah memberitahu kita dalam surah Al-Hujurat ni, jangan sekali-kali kita nak menggelarkan orang dengan gelaran-gelaran yang tak berapa elok. Senang cerita bukan tak berapa memang langsung tak elok. Kalau dia sengau, kita kata dia sengau. Kalau dia pelat, kau tak tahu apa-apa. Allah. Sedangkan dia nak ke jadi pelat tu, dia nak ke jadi sengau tu, tak. Allah yang bagi. Bila Allah yang bagi kita sebagai orang yang melihat, tolong jaga hati. Kesempurnaan kita Allah beri. Tak bermakna orang OKU tu tak sempurna. Mungkin OKU daripada fizikal, tapi hakikatnya hati dan pemikiran mereka lebih jauh hebat daripada kita yang sempurna pada mata manusia. Kita fizikal kita sempurna. Ini na'udzubillah min dzalik. Hati-hati Kalau kat sini saya melihat kepada ibrah daripada baru-baru ini kisah kematian arwah Abam kita nampak hebatnya Allah kurniakan kematian husnul khatimah buat Abam tersebut. Jadi saya dapat ibrah tu bila mana walaupun fizikal dia, Allah kurniakan fizikal dia itu besar, tetapi tanggungjawab dia kepada keluarga, tanggungjawab dia kepada anak dan isteri, subhanallah, masya Allah, tabarakallah, hebat sangat Allah kurniakan tanggungjawab itu kepada dia. Bila dia banyak sangat harta, dia berkongsi dengan family dulu. Bila sangat banyak dapat duit, dia kongsikan kepada ibunya, isteri dia, adik-beradiknya dulu sebelum orang lain. Ada satu yang saya nampak di mana kisah dalam satu stesen televisyen di mana dia kata kadang-kadang kita nampak orang gelandangan ini, kenapa dia jadi sebegitu? Kerana adik-beradik sendiri tak tolong, keluarga dia tak tolong. Nampak ibrah daripada kisah arwah Abam ni, subhanallah. Nampak dia bukanlah seorang ustaz, bukanlah orang yang memang kita nampak orang yang bawa title agama apa semua, tapi dia mampu membuktikan bahawa orang yang bukan title ustaz, ustazah ataupun orang-orang agamawan ini boleh juga menjadi hamba Allah yang terbaik di sisinya. Saya pun tak tahu macam mana keadaan saya. Saya sangat-sangat terinspirasi dengan apa yang diberikan, dipertunjukkan Allah dengan kes kematian arwah Abam ni, subhanallah. Semoga arwah Abam digolongkan dalam golongan orang yang beriman, insya-Allah. Okey, itu nilai yang kedua. Yang pertama tadi untuk mendamaikan orang. Yang kedua, jangan mudah mencela, menggelarkan orang jangan. Okey, baik. Kita lihat kepada nilai yang ketiga. Apa yang Allah kata pada kita? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Shadaqallahul azim. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak daripada prasangka. Sesungguhnya sebahagian prasangka itu adalah dosa. Allahu Akbar. Saya nampak saya tak kata orang, kadang-kadang hati saya sendiri bila melihat kejelekan, melihat sesuatu kemaksiatan dan keburukan, kadang-kadang hati ni, apa benda lah dia orang ni buat, tak takut dosa ke? Terus saya melabel, dia ni berdosa lah, dia ni hukum neraka lah bagai. Kadang-kadang hati seorang manusia tak dapat nak jaga. Bagaimana nak jaga? Didik hati apabila melihat kemaksiatan, apabila melihat seseorang melakukan dosa, terus kita istighfar dan kita melakukan dosa itu. Kerana kalau kita melihat prasangka ini berkaitan dengan sikap.
Di mana kalau kita sikap kita yang memang suka menjudge orang ataupun menghukum orang ataupun memberikan satu persepsi buruk kepada mereka-mereka, contoh orang yang belum sempurna menutup aurat. Contohnya tak pakai tudung lagi tapi solat, tak pakai tudung tapi masuk masjid. Kita terus melabel kau ni munafik. Depan Allah bukan main lagi. Bila dah keluar tu kau tak nak pakai tudung. Allahu Akbar. Siapa kita nak menggelarkan dia munafik? Siapa kita nak menggelarkan dirinya seorang yang fasik? Siapa kita nak menggelarkan orang bahawa diri itu berpura-pura lah syurga lah neraka lah? Allahu Akbar. Kita tidak ada kelayakan untuk menghukum seseorang tersebut. Jadi prasangka ini berkaitan dengan sikap, di mana sikap kita untuk menjaga hati kita perlu tahu di mana status kita sebagai seorang hamba Allah yang bergelar manusia, untuk kita pujuk hati, didik hati agar kita sentiasa berprasangka baik dengan orang, sentiasa husnuzan dengan orang. Tetapi ada ketikanya bukan bermakna semua perkara kita kata oh baik. Ada masanya kita perlu berhati-hati. Kita perlu berjaga-jaga. Prasangka dan juga berhati-hati dua perkara yang berbeza. Jadi berhati-hatilah ya. Minta pada Allah jagakan hati. Minta pada Allah agar apa yang kita rasa itu tidak ada langsung mudarat kepada dalam kehidupan kita. Ya. Itu tadi kita nampak prasangka. Balik kepada kelalaian kita. Contoh, bila mana kita berkata pada orang melakukan kemaksiatan, kita perlu ingat balik dalam diri kita bahawa aku juga pernah lalai, aku juga pernah melakukan dosa. Jangan sampai bila tengok orang bermaksiat bahawa akulah yang baik. Kadang-kadang kita terfikir bahawa aku dah jadi baik, aku dah diberi hidayah oleh Allah, makin menjadikan aku ini sombong, menjadikan kita ni lebih riak, ujub, takabur dan merasakan diri kita lebih hebat, diri kita adalah orang-orang yang dipilih Allah untuk ke syurga. Kadang-kadang kita tak tahu perkara tu, tanpa sedar kita jadi orang seperti itu. Jadi, jadikan hidayah Allah beri pada kita. Jadikan kita tunduk. Jadikan kita lebih rendah hati, rendah diri. Jadikan kita seorang yang berlembut hati dan jangan suka kecam orang. Jangan suka menghukum orang. Itu sebenarnya hidayah. Jangan jadikan kita, aku dah sempurna semua ni, aku layak untuk melabel orang. Na'udzubillah min dzalik. Jadi perkara-perkara seperti itu ya tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadikan nilai-nilai ini untuk kita amalkan, untuk kita aplikasi dalam kehidupan seharian kita agar kita sentiasa dirahmati dan diridai Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai situ dulu daripada saya.